Hello, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, Alhamdulillah syukur. Selamat datang ke YouTube channel saya, Sang Pendaka. Alhamdulillah syukur aku masih lagi diberi rezeki, rezeki masa, ruang, waktu, kesihatan, kesempatan, idea dan kepetahan untuk berletih. Itu pun rezeki kan, untuk aku terus buat video berkongsi sebarang info, maklumat, tip yang aku rasa berguna dekat hampa semua lah. Kalau tak berguna hari ni, insyaAllah berguna di lain hari. Kalau tak berguna dekat hampa, mungkin hampa boleh bercerita ke orang lain, kongsi kalau orang tak tahu, boleh share ke orang. So ada juga manfaat dekat situ. InsyaAllah sama-sama kita dapat manfaat dalam kita memberi manfaat. Right, untuk video kali ni adalah sambungan daripada video berapa tinggi lift cam hampa dengan ada apa dengan rokaam. Ini adalah video ketiga, maksudnya sambungan dia kan. Video yang tiga ni adalah untuk kita mencari nilai lift valve kita tanpa menggunakan apa ni, dive gauge ni lah. Maksudnya kita nak tahu berapa kan. Kenapa nak tahu berapa lift valve kita keluar sebenarnya? Benda tu berguna bila kita nak tahu spring valve kita boleh pakai tak boleh pakai, berapa lagi tinggi clearance apa semua, sangkut tak sangkut valve seal, valve guide kena tak kena, pecah tak pecah valve seal. So benda-benda tu untuk yang modify ekstrim sangat perlulah kena ambil tahulah. Kalau setakat beli cam kat kedai jangan pening-pening lah. Tak payah pening-pening, sebab bukannya pengeluar tu bodoh, tak boleh bawa keluar cam mahal-mahal, tak boleh bawa keluar cam yang spek tinggi-tinggi gila-gila. Sebab dia fikir siapa nak beli, tak dapat setting jenuh. Dia orang production sehari bukan sikit cam, berapa ribu batang dia bawa keluar dalam production, jadi dia akan rugi lah. Jadi sebab tu dia buat cam yang range bagi aku pertengahan je, tak ada yang ekstrim pun. Susah nak jumpa yang ekstrim lagi lah untuk cam aftermarket ni. Ada tapi tak banyak. Sebab tu timbulnya cam custom. Cam custom yang bersedia mengikut segala nafsu setan nampak tu lah kan. Tu timbulnya cam custom, cam potong apa semua tu. Itu sebab dia. Right, so video kali ni berkenaan tentang valve flash. Apa itu valve flash? Valve flash ni adalah bahasa canggih sebenarnya, ataupun bahasa kita panggil apa, bahasa otomotif. Sedangkan kalau bahasa biasa kita ni kita panggil sebagai tepet. Tepet, tahu tepet? Ni jarak antara skru tepet kita dengan kepala valve. Berapa clearance rokaam kita? Berapa clearance tepet kita? Sama dengan ayat berapa clearance valve flash kita. Sebab apa kena tahu valve flash? Sebab valve flash tu akan masuk dalam formula lift valve, yang mana formula tu nanti aku akan tunjuk apa lah. Tu baru kita dapat yang actual dia. Okey. Banyak teori tentang valve flash ni. Selalu first kali sebelum aku bercerita berlanjut, macam biasa aku akan ceritalah apa kenapa kena tahu valve flash kan. First kali kita kena tahu kenapa kena ada valve flash, ataupun kenapa kena ada jarak di antara mana rokaam, di antara skru tepet rokaam ni kan. Kenapa kena ada jarak skru tepet ni dengan batang valve kan. Sebelum nak ketuk tu kan kita ada set tepet kan, berapa 0 point berapa kat sini kan. So kenapa kena ada? Okey, sebenarnya teori tu adalah berkenaan tentang besi, hukum besi, sains apa semua masuk sangkut benda tu lah kan. Sebab kita kena faham, motor ni bila kita hidup temperature dia sangat panas. Jadi hukum besi bila panas dia akan kembang. Sebab tu kita perlu clearance kan. Semakin ekstrim motor kita dimodify, semakin tinggi RPM kita nak kejar, semakin besar jarak clearance kita. Sebab apa? Bila RPM tinggi, enjin tu lebih panas daripada yang main RPM biasa. Kalau motor kita modify ekstrim, enjin kita lebih panas daripada enjin yang modify biasa-biasa. Ataupun enjin yang standard je tak buat apa, tanam bearing je pun. Tu pun kata modify dah. Bearing dia dah arwah dah tu kena tanam. Okey, tu teori dia. Sebab apa kena ada clearance. Kita tak boleh rapat terus. Kalau kita rapat terus, contoh kita buat rapat macam ni kan, bila rapat terus, masalah dia bila kita run motor enjin panas, dia akan kembang. Bila dia kembang, dia dah macam tertekan sikit dah. So kat situ berlaku kebocoran, macam motor susah hidup. Kalau hidup motor timing tak lekat lah apa, tu masalah dekat skru tepet juga. Lepas tu kita kena longgarkan sikit. Longgar tu pun bukan banyak sangat, sikit je, tak banyak pun. Nanti aku tunjuk dekat bawah. Okey, dan ada macam-macam teori. Orang cakap tepet pakai 5-10, 10-10 pun boleh, 10-15 pun boleh. Betul, boleh, tak masalah. Ikut masing-masing je bagi aku. Tapi kena tahulah benda basic dia adalah kenapa minyak, nombor minyak orang kata pakai 10, exhaust orang kata pakai 15. Sebab apa ada perbezaan 5? Sebab apa minyak lebih kecil daripada exhaust? Sebab apa? Sebenarnya sebab apa ni? Minyak, valve minyak lebih sejuk daripada valve exhaust. Valve exhaust bila dia buka je valve exhaust, waktu berlakunya sistem lejam buang, haba panas tu semua dibuang sekali. Jadi batang valve exhaust lebih menampung, menerima, menghadapi keadaan yang panas lebih daripada valve minyak. Sebab valve exhaust lebih panas daripada valve minyak. Jadi kadar untuk pengembangan valve tu sendiri, valve exhaust lebih tinggi daripada valve minyak.
persen dia lebih tinggi kat valve exhaust daripada banding valve minyak. Sebab tu valve minyak kita longgarkan lebih sedikit daripada sebab tu valve exhaust sebab tu valve exhaust kita besarkan sikit gap dia berbanding dengan valve minyak. Tu sebab dia. So hari ni aku akan tunjukkan apa cara-cara nak set tepek lah kan, untuk dapatkan valve flash tu. Lepas tu aku akan tunjuk formula lah macam mana nak kira lift valve melalui apa yang kita dapat daripada video asal, video nombor 2 dan sekarang ni video nombor 3 lah. Alright, jom. Okay, so first kali aku akan tunjuk kepada yang tak tahu. Yang dah tahu tak apa, tak ada masalah kan. Aku tunjukkan apa alat-alat diperlukan adalah macam ni lah kan. Filler gauge nya, filler gauge ni kan, filler gauge. Lepas tu ni naik je skru tepek tu. Lepas tu spanner 89 lah, selalu pakai 89 kan. Kita akan pakai O-ring punya, kita tak pakai yang common kan, kita pakai O-ring punya. Okay, sekarang ni filler gauge ni tengok filler gauge ni dah ada nombor, tapi kami punya dah berkarat sebab aku jarang pakai sebenarnya. Dia ada nombor lah kan, 0.02, ni 0.04, 0.05. Apa maksud 0.05 ni? Ini maksud adalah 0.05 mm. Ni mm ni, satu ni adalah 1 mm. Macam ni 20 ni 0.20 ni bersamaan dengan 0.20 mm tu. Kalau kita ukur kaliper boleh, tak masalah. Nampak? Sama je. So kalau dekat sini contoh ni 0.75. Nampak? 0.75 tak nampak salah ke? Lagi dah buruk lah, jarang pakai. Okay, ni 0.75 maksudnya 0.75 mm. Lebih kurang lah tu, dekat-dekat dah kan. Macam tu. So selain daripada menggunakan filler gauge, kita boleh menggunakan die gauge untuk set tepek. Tapi macam mana cara dia? Aku akan tunjuk beberapa cara orang pakai menggunakan filler gauge ni dululah. Okay, lepas tu baru kita tunjuk guna die gauge. Alright, jom. Okay, selalunya bila orang pakai filler gauge ni, dia ada macam-macam cara kan. Okay, contoh mudah dah, aku tak kunci lah, aku tunjuk je lah kan. Setengah orang dah akan buat masuk macam ni kan. Masuk, dah kunci semua. Okay, contoh dia kata 0.10. 0.10 dia adalah boleh lalu macam ni kan. Maksudnya boleh masuk lalu macam tu saja. Right kan, ada orang pakai macam tu kan. Ada juga orang 0.01 dia dah akan kunci macam mana tau. Dia akan ketatkan sikit masuk dulu. Dia akan ketat ni. Nampak? Dia ada terasa ketat sikit. Man. Itu adalah cara dia. Ataupun ada setengah lagi kan. Dia kunci ketat juga, dah macam ni kan. Okey tengok cara dia tarik macam mana tau. Tangan ni jangan angkat, tarik keluar macam tu je. Dan ada juga orang aku tengok dia punya set tepek macam mana tau. Betul lah dia pakai filler gauge tu. Memang filler gauge adalah salah satu alat untuk set tepek. Tapi dia dekat sini yang selalu aku nampak lah. Dia kunci ketat kan. Nak tarik pun kena goyang kiri kanan, baru keluar. So sebenarnya kat situ dah tak berapa betul lah dekat sini. Sebab kadar tekanan tu dah tak betul dah. Kurang tepat lah. Jadi apa cara yang kita boleh kata valid kan, yang 010 kita tu adalah betul, yang kita kata tak lari jauh sangat kan. Banyak kan, ada orang yang ketat tu tepak tarik macam tu. Ada yang kata kena boleh slice, lalu slice ni orang panggil slice. Set 010 slice dia lalu macam tu. Ada yang sikit je boleh keluar macam-macam lah kan. Tapi kalau dengan aku biasa, aku suka melawan cara. Aku menggunakan die gauge. Sebab apa nombor dekat filler gauge tu adalah nombor mm. Aku menggunakan die gauge. Aku memang menggunakan die gauge lah. Aku jarang menggunakan filler gauge. Cara dia, alamak, lagi tak nampak pula. Kena atas sikit sini. Okey, macam ni lah. Meter ni bagi atas lagi yang nampak. Okey, macam ni. Aku buat macam ni tau. Kita tolak macam tu je. So kita dapat lah. Bagi kosong pun boleh. Okey, bagi kosong. Letak jarum tu atas skru tepek, atas kepala dia betul-betul kan. Tolak naik atas. Okey, so sekarang ni berapa? 12. So contoh nak 10. Tarik dulu. Ni kena letak betul-betul ni. Tak betul. So sekarang ni 10. Lepas tu kunci je lah macam biasa. Aku memang cara aku macam ni lah. Kita tolak je. Kalau lebih kosong lalunya. Nampak? Itu 10 tu. 10 ni sama lah juga dengan 10 dekat filler gauge. Sama je, tak ada beza. Cuma cara ni kalau boleh jangan pakai digital kan, kau orang biol kan. Kau berbuih-buih mulut kan. Aku lalu macam ni je. Kalau contoh kita nak pakai 15, buka tu. Susah ada ni. Sekejap, buka ni dulu.
Aku memang lama memang dari dulu je pakai ni je Daigis. Sebab lagi sah, lagi tepat lah bagi aku kan. Ni kan 10 kan. Kita buat contoh nak dapat 20. Kelajak sikit. 19 sikit je lagi. Kelajak pula dah 21. Tu 26. Lebih kurang lah. Kita bagi pi kosong. Tolak je. 19 pula. Tapi jarum ni, make sure jarum ni kena duduk betul-betul lah. Jarum tu kena duduk betul-betul lah. Nampak 20. So ni 20 lah maksudnya. Sama lah kalau kita pakai filler gauge pun dia adalah 20. Kalau kita pakai filler gauge 20 dia sama 20 lah. Sama je kat sini. Right. So apa yang tak boleh bila dalam set tepek ni tau. Okey. So aku akan tunjuk dia akan mengubah kedudukan nombor buka tutup cam kita dengan ketinggian cam kita. Right? Jom tengok gambar. Okey, jadi kita akan set tepek 10 0.10 kalau menggunakan filler gauge. Tapi kalau guna meter ni, tak nampak semua Kalau pakai meter ni samalah 0.10 tu, samalah maksudnya dengan 0.10 dekat filler gauge tu. Ni dia 15 ni. Kita akan buat bagi 10. Ada 10. Okey, 10. Sekarang ni kita tengok berapa nombor buka tutup dia lah. Sekarang ni tepek kita adalah 10. Goncang pula stand ni. Okey, so kita tengok berapa nombor minyak buka tutup dan juga berapa lift valve dia. So 1 mm. Okey, berapa degree dia buka? Dia buka dekat 41. Okey, open 41. Ni dah 1 mm. Kita kira terus lift valve dia. 2 3 4 5 6 7 8 9. Habis 9.42 lebih kurang tu. 9.42. Lebih kurang lah, plus minus. 9.412 dekat 43 boleh lah, 9.42. Alright, lepas tu kita tengok berapa nombor valve minyak dah tutup. So macam biasa, valve minyak kita kena reverse lah, 1 mm. Kita reverse je lah. Lega. Right, so minyak menutup pada darjah 52. Okey, sekarang ni kita ubah pula clearance tepek kita kepada 20. 20. Sekarang ni 10. Tukar bagi 20 lah, jauh sikit lah, tunjuk contoh. Kita pergi ke 20 terus sikit ni. 19. Teng 21 pula dah. Okey, 20. Right, so sekarang ni kita tengok apa perubahan yang berlaku. Kita akan buat 3 contoh je lah nanti. Tak adalah banyak. Yang penting hampa nampak perbezaan dia lah, perubahan dia. Okey, so sekarang ni kita tengok berapa nombor valve minyak membuka pula yang baru. So, 1 pusingan. Okey, nombor dah berubah ke 39 sekarang ni. Sekarang ni 39. Okey, so sekarang ni 39 dah 1 mm, terus dia kira 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7, 8 dan 9. Dia dah berubah dah, nampak. Sekarang ni lift jadi 9.24. Tadi 9.42, sekarang ni 9.24. Okey. Nombor cam pun dah bertukar, lift valve pun dah berubah. Right, lepas tu last sekali kita try buat kita set apa ni? Minyak tutup tak ambil kan? Minyak tutup tak ambil. Kejap. Minyak tutup kat mana? Minyak tutup dekat 50. Minyak tutup dekat 50. Minyak buka 39, minyak tutup 50, ketinggian lift valve adalah 9.24 mm. Okey, sekarang ni kita set pula dekat tepek 30. 30. Sampai ikut silau lah, aku yang silau. 30. Terlajak 32.
ngam 30. Cek balik. Ngam tu 30. Right. So sekarang ni dengan kadar kelegaan menggunakan valve clearance kita menggunakan dial gauge, kita set 30 kan. So aku tulis dulu 30. Right, so kita tengok berapa nombor baru valve minyak membuka. Lepas kita ubah clearance tepek je, kan kita tak tukar apa pun. Okey. Sekarang ni dia buka dekat 38. 38 1 mm dah, 2 mm kita ambil lead valve terus, dah 2 mm, 3 mm, 4, 5, 6, 7, 8, 9.14 9.14 tinggal 9.14. Okey. Lepas tu kita ambil terus nombor berapa dia menutup. Tutup kat mana pula? Habis. Tutup dekat tak boleh tutup dia. Betul. Sekejap. Oh, bah tak kena betul. Tutup dekat 50 juga. Pelik aduh, 50 apa tu? 50 lah tu. Patutnya ada berubah ni. Tu dia kena pergi duduk dekat ni sikit ni. 49 ni sebenarnya. Saya ingat, aku tengok pun saya ingat ni. 49 ni kan. 49 point berapa tu? 49 je lah senang. Bukan 50 tu, 49 tu. 49. Okey, cukup. Ini adalah 3 perbezaan dia. Dan sekarang kita akan pergi ke whiteboard lebih besar untuk mendengar bebelan aku lah. Right, jom. Okey. So tadi kita dah ambil data secara ringkas apa perubahan berlaku bila kita mengubah clearance set tepek kita ataupun valve flash kita. So kalau kita buat table kat sini, valve flash ataupun tepek. Lepas tu duration, kita buka tutup cam kita, perubahan dia. Lepas tu kita ada lift valve, berapa valve kita keluar kan. Right, so kita buat handle. First kali kita buat dekat 0.10, lepas tu dekat 0.20, lepas tu dekat 0.30. Okay, dekat 0.10 kan, nombor buka tutup kan kita buka 41, tutup 52, menjadikan duration dia sebanyak 93 tambah macam ni, panjang sangat tulis kan. Tambah dengan 180 dapat degree 273 kan. Lepas tu lift valve kita setinggi 9.42 mm. Okey, 0.20 pula. Kita longgarkan lagi tepek, kita dapat duration kita minyak buka 39, tutup 50. Menjadikan duration kita sebanyak 89. Tambah 180, kita akan dapat degree sebanyak 269. Dengan lift valve kita dapat tadi setinggi 9.24 mm saja. Okey, lepas tu kita buat tepek kita 0.30 yang mana aku tak rasa orang nak pakai lah tinggi ni, gila babi ni. Tapi kalau ada orang yang nak sangat nombor tu juga terpulang lah kan. So kita dapat minyak buka 38, tutup 49 tadi tu. So 38 tambah 49, 88, 16, 17, 1, 87 lah kan, 87. So kita dapat total duration 87, tambahkan dengan 180, dapat degree 267. Manakala lift valve tadi kita dapat 9.14 je tinggal. Okey. So nampak apa yang berlaku bila kita set tepek kita bukan maksudnya merepek lah. Ataupun pakai tangan boleh, tak masalah kalau yang betul tahu. Kalau yang baru-baru tu memang selalunya longgar melampau-lampau. Memang longgar melampau-lampau selalunya sebab kita tak arif lagi kan. Kalau orang dah biasa tu tahu kan. Dan satu lagi cara nak set tepek ni, minyak waktu enjin panas dengan sejuk berbeza kan. Waktu enjin panas kita perlukan kadar kelegaan yang lebih tinggi. Kalau macam contoh waktu enjin sejuk kita set 10, panas kita kena besarkan lagi. Sebab apa? Sebab hukum daripada besi sendiri bila panas dia kembang. Bila kembang antara valve ataupun skru tepek tu dia akan lagi panjang. Jadi dia akan lebih bertemu lah kan. So kalau tengok kat sini waktu 010 kita dapat degree 273, buka 942. Bila kita besarkan kadar kelegaan valve flash kita ataupun tepek kita, semakin kita longgarkan lagi tepek kita, degree cam makin kecil, lift valve pun semakin rendah. Makin kecil, degree cam makin kecil, ini makin kecil, nampak? Semakin besar kadar kelegaan ataupun valve flash ataupun tepek kita pakai, semakin longgar kita buat, semakin kecil cam kita, semakin rendah lift valve kita. Maksudnya kita semakin mengurangkan kemampuan cam tu sendiri kan. Ada orang aku kenal pakai set tepek 0.05. Ada orang set macam ni kan. Tak pun kadang dia buat 0.08. Dan sebab apa? Sebab dia nak memaksimumkan
penggunaan sebatang cam tu sendiri kan. Jadi bila kita modify motor kita ekstrim kan, contoh modify kau main RPM tinggi, lock throttle kau dipersilakan, longgarkan lagi set tapered ialah sebab enjin kita berada pada tahap suhu yang lebih tinggi daripada kebiasaan. Jadi kita perlukan kadar kelegaan yang lebih tinggi, sebabnya hukum besi macam kita cakap, contoh skru tapered kita kan, dengan batang valve. Asal sini 0.10, bila panas dia kembang lagi, mungkin dia jadi 0.05. Nampak? So tak betul lah kat situ. Kena yang orang yang set panas melampau-lampau pula, bertemu terus. Sebab tu kalau kita set tapered rapat sangat, bila motor panas susah nak hidup. Kadang timing tak lekat. Sebab apa? Dah bocor. Kadang-kadang tak hidup terus. Sebab bila dia kembang, dia ke bawah. Skru tapered ni ke bawah. Bila ke bawah, dia tekan valve. Valve tu pula dah keluar daripada valve seat je. Bila valve keluar daripada valve seat, berlaku kebocoran. Itu yang motor susah nak hidup. Kalau hidup pun timing tak lekat. Semput-semput. Dia benda-benda macam ni lah kan? Sebab tu kalau macam Superbike ni pun dia tak panggil set tapered balik sebab dia tak ada tapered, dia ada shim. Jadi dia panggil reshim. Reshim tu ni adalah kaedah untuk betulkan benda-benda ni balik Kita pun kalau kereta pakai lama-lama, tapered makan kan, bunyi. Jadi kita kena set tapered balik baru kemampuan enjin kita kembali pada tahap yang normal. Itu yang berlaku lah kat situ kan. Jadi tolong ingat, benda simple je. Kenapa orang kata valve exhaust tapered lebih besar daripada minyak adalah sebab valve exhaust menerima mendapat lebih panas, menerima haba lebih panas daripada banding minyak. Sebab tu selalunya orang buat minyak 010, exhaust 0.15 kan. Jadi jangan suka-suka nak ubah set tapered kita kan. Kalau tak tahu, bagi je kat pemain buat, bayarlah duit sikit. Kadang nak main motor kedekut kan. Apa gunanya nak tahu valve flash ni tau? First kali kita nampak perbezaan. Kedua, itu adalah formula ataupun cara untuk mendapatkan berapa nilai valve kita. Maksudnya berapa nilai valve kita kan. Dia memang ada jalan kira dia lah. Dan aku akan tunjukkan apa. Right, formula nak dapat lift valve tanpa menggunakan die gauge tak pakai die gauge. Kalau yang die cam dia pakai die gauge, dia dapat terus lift valve dia kan. Tapi kalau yang tak ada macam mana? First kali kita kena ada lift cam. Nampak sambungan video-video aku. Lift cam darab rocker arm ratio. Rocker arm ratio sama dengan A tolak dengan valve flash ataupun tapered sama dengan lift valve. Kenapa jalan kira dia macam ni? Sebab kita kena faham dalam motor kita, cam tolak, cam naik tolak apa? Tolak rocker arm. Rocker arm depan dulu, rocker arm depan naik, rocker arm belakang turun, skru tapered tu turun. Dekat turun ni dah ada ratio. So ni turun, sebelum skru tapered ni kena batang valve, kita ada clearer ni. Ni dipanggil valve flash. Ni valve flash kan. Ni lift cam, ni rocker arm ratio. Rocker arm ratio. So dekat valve tu, sekarang ni berapa yang lift valve sebenarnya? Actual lift valve. So ni nombor 1, rocker arm ratio nombor 2, ni nombor 3. So bawah ni adalah jawapan dia. Boom. Itu jawapan dia lah untuk dapatkan lift valve. Pak kena faham jalan kerja dia memang macam tu. Cam pusing buka, dia tolak apa? Dia tolak rocker arm depan pergi belakang. Nak pergi belakang tu dah ada ratio. Lift cam, contoh lift cam ni 6, yang ni naik 6, betul 6, tapi keluar tu belum tentu 6 sebab efek dekat rocker arm ratio. Kalau siapa yang tengok video ni, tengok video ada apa dengan rocker arm tu lah. So bila dia tolak ni, so kat sini sebelum ni pula ke bawah, dia ada ni pula, valve flash ni pula ni akan efek dekat lift valve. Sebab tu kita kena tolak. Nampak? Ni tolak, ni darab, tak sama kan. So sebagai contoh, macam biasa aku memang selalu buat contoh bagi orang nampak sebenarnya. Cerita fakta je bohong lah, mana nak faham. Bagi contoh pun orang tak faham lagi. Kalau bagi fakta langsung buat video shot sendiri je orang kata. Right, so sebagai contoh kita katakan lift cam kita setinggi 8mm. Rocker arm ratio kita 1.4 contoh. So kira je lah 8mm darab 1.4. Kita dapat A tu sebagai 11.2. 11.2 tolak dengan valve flash atau tapered kita set 10 contoh 0.10. So tolak 0.11 kalkulator 11.2 tolak 0.10. So kat sini 0.10 lah. Kita akan dapat jawapan sebanyak 11.1 mm. 11.1 mm ni lah berapa ketinggian valve kita keluar kan. 8 mm ni lift cam je. Cam
Setelah ini lift cam. Ni rocker arm. Rocker arm ratio. Rocker arm kita. So ni adalah sepatutnya yang akan keluar, tapi ditolak dekat valve flash kita. Ni clearer ni dengan skru tepek. So leaf valve kita dapat adalah 11.1 mm. Kenapa nak kena tahu leaf valve ni sebenarnya? Buat susah-susah kira. Pening-pening. Inilah gunanya untuk kita tahu spring valve kita tu boleh pakai tak boleh pakai, sesuai tak sesuai. Kalau tengok dekat video ada apa dengan rocker arm tu, ada waktu part kita pakai rocker arm bearing yang tinggi tu ratio dia 1.5 sebenarnya. Waktu tu kita dapat leaf valve 10.3 berapa aku tak ingat dah. Sangkut spring sama spring sangkut. Cam tak boleh buka dah sebenarnya. Cam sangkut kan. Itulah gunanya nak tahu yang ni. Daripada sini kita boleh ukur. Contoh ukur spring valve sebelum pasang dekat head 40 mm. Pasang dalam head. Pasang dalam head tinggal 36 mm. So daripada 36 mm ni lah kita akan tolak leaf valve ni 36. So kita akan kepit lagi. Kita akan tolak 11.1. Kita akan dapat 11 lah, senang kira. Letih pula lagi berapa banyak ni. 25 ni kita akan kepit dekat APG spring valve kita tu. Kepit kat APG asal 40 mm. Lepas tu kepit 36. Ni actual duduk dalam head. Lepas tu kita kepit lagi pergi 25 mm. Lepas tu tengoklah berapa lingkaran ni. Waktu tu lah letak filler gauge. Lalu kalau macam ni dah dapat 25 mm kan, aku akan belanja, aku akan kepit lagi. Aku akan kecil lagi jadi 23 mm. Maksudnya daripada lift 11 dia akan jadi, aku buat jadi contoh-contoh konon-konon lift 13. Aku memang macam itulah cara aku. Aku akan lebihkan lagi 2 mm sebab aku dalam ada satu video tu aku tunjuk clearance spring valve aku tarik dapat 2 mm, cantik, spring tu boleh pakai. Dengan syarat kita tahu kemampuan spring tu sendiri ya. Dengan spring RM30 pakai lift cam sebelah ni memang balik awal ya. Memang balik awal. Tak kena lah. Tu banyak benda kena tahu, itu nantilah sembang video lain. Panjang juga kalau nak buat tu. Right, so ini adalah cara formula nak dapatkan lift valve. Lift cam darat rocker arm ratio, dapat jawapan, tolak dengan valve flare ataupun set berapa clearance tepek kita tu, baru dapat actual lift valve dia lah. Right. So untuk video kali ni itu saja. Siapa ni harap jangan ada pula minta abang buat video set tepek. Dah ada lah sekali lah. Dalam satu video dapat jawab soalan orang minta benda-benda macam tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah tak tu. Okay, so ini saja untuk video kali ni. Aku harap video kali ni bermanfaat kat hampa yang nak tahu apa kaitan valve flash, apa efek dia. Sebenarnya so tepek ada function apa, rocker arm ada function sekarang ni tengok. Tepek pun ada function. Bukan saja-saja buat kan. Okay. Nampak? Itu saja. Okay, so sekarang ni negara kita pun masih lagi tak selesai, masih lagi dilanda dengan virus COVID-19 tu. Aku harap sangat-sangat semua penonton video aku ni, viewer, ada orang tengok video kan, tolong hibahkan dekat adik-beradik semua, tolong dengar ataupun tolonglah ikut arahan pihak berkuasa, pihak kerajaan lah kan. Kerana dia kata duduk rumah. So bila duduk rumah kita jimat apa? Kita jimat topeng. Tak pakai topeng dah dalam rumah. Keluar pakai topeng kan. Tu kita dah jimat kat situ duit lah. Sebab tengok topeng pun harga Yahudi mabuk betul. Bukan Yahudi mabuk todi lah ni. Ni Yahudi mabuk todi campur ketum dah aku rasa. Tak cantik kan tu, jangan lah. Dan satu lagi aku nak tegur sikit, kalau kita dapat sebarang info ataupun voice message lah, screenshot lah apa orang cerita kat Facebook lah kan, message berantai lah, tolong abaikan je. Sebab kita sekarang ni kita semua tengah dilanda ketakutan, semua risau, jangan tambah orang takut lagi. Kalau rasa benda tu tak berguna, jangan duk share bukan-bukan lah. Kalau rasa kita tak mampu membantu, tolong jangan buat kacau lah. Simple lah. Kalau kita rasa kita tak boleh tolong, duk diam. Jangan duk share. Sebab aku tahu ada semua orang suka bila Facebook dia dapat banyak share. Jangan. Benda bagus apa, kalau benda tak bagus jangan. Kau kena tangkap, kena sia-sia alasan atau menyebarkan maklumat palsu. Kesimpulan dia, kalau tak pasti jangan kongsi. Simple je. Simple. So, tengah perintah gurung ni boring-boring, tengok je lah video aku, insya-Allah berguna ke hampa. Kita tak katalah tengok video boleh jadi king. Tu jangan harap macam tu lah, memang tak lah. Seorangnya dapat menambah sedikit ilmu pengetahuan tentang otomotif ataupun dunia motorsport untuk enjin sendiri kat hampa lah. Benda ni sama je function, sama ada motor, kereta, lori sama je. Kalau lori diesel pula lagi, clearance tepek dia lagi tinggi, 0.5. Sebab apa? Sebab enjin diesel tu ni panas. Diesel tu dia tak hidup pakai plug, dia hidup enjin dia atas faktor haba, temperature. Jadi dia lagi panas daripada motor. Set tepek dia pun lagi longgar, nampak? Lori pun buat macam tu. Kalau motor tak adalah temperature panas sampai macam lori kan. So itu saja untuk video kali ni. Aku harap sangat-sangat semoga video kali ni bermanfaat kat hampa. Macam biasa, sebarang pertanyaan boleh komen kat bawah untuk aku buat next video. Dan aku minta maaf, banyak kali aku minta maaf juga lah. Aku minta maaf sebab aku memang tak sempat reply pun. Aku memang tak sempat reply sebab kadang memang banyak sangat pun tak sempat reply kat Instagram, di Facebook memang tak sempat reply pun. Tapi jangan risau, aku reply secara aku buat video macam ni ya. So itulah cara aku kan.
Dan itu sajalah untuk video kali ni. Next video aku pun tak ada idea lagi, tengoklah nanti kalau mimpi bangun tengok dapat idea apa. Right, so itu saja untuk video kali ni. Aku sudahkan video kali ni dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.